Okey, sekarang kita akan tunjukkan pula cara penyediaan sos-sos untuk ketiga-tiga jenis western ataupun makanan barat kita. So yang ini adalah penyediaan lemon butter sauce. Okey, yang ini untuk ikan. Yang lemon butter sauce ni kita akan guna untuk ikan yang tadi kita fillet. Baik, okey, saya dalam ni saya akan gunakan induction. So kalau you all guna dapur kat rumah, cara masih sama, cuma induction ni dia beza sikit lah. Okey, so mula-mula letakkan dulu pan, baru tekan on. Kemudian pilih sama ada nak pilih sup pun sebenarnya boleh, nak pilih hot pot ataupun fry boleh je ya, mana-mana. Tapi yang fry tu lagi senang, kita nak kawal dia punya suhu. So saya akan letak dekat fry dan saya akan kurangkan suhu kepada suhu masak yang biasa, iaitu 100. Kemudian ni pan saya tadi basah, so kita keringkan sekejap. Kemudian kita akan gunakan butter. Nama dia lemon butter sauce. So kita guna butter. Yang ini kalau yang permulaan ni sekadar untuk layukan bawang ni, nak guna minyak pun boleh. Yang butter ni nanti kita masukkan lagi sekali kemudian, sebab memang ada penggunaan butter. Baik, kita ambil sikit sahaja. Okey, yang margarin ataupun butter ni dia sebenarnya sekadar nak layukan bawang sahaja. Kita sekadar nak layukan bawang. Okey. Okey, so saya dah panas dah ni. Kemudian kita masukkan kita punya lebih kurang 1 ulas bawang putih yang dah dicincang ataupun ditumbuk. Dan kacau dan masukkan lebih kurang 3 sudu ke 4 sudu. Dia bawang ni sebenarnya terpulang kita lah. Kalau kita suka nak letak banyak pun tak mengapa. Okey, tumislah sehingga dia naik bau. Okey, bila dah naik bau, kita masukkan kita punya tomato. Masuk sikit tomato. Tumis lagi. Okey. Kemudian dia secepat je ya. Yang ini dia sebenarnya cepat. Sebab kita cuma nak layukan bawang. Tomato ni pun tak perlu nak jadi lembut ke apa, tak ada Kemudian dah sudah tu kita masukkan sedikit air. Okey, sos ni bergantung kepada kita nak pekat, nak cair, tapi tak sedap lah kalau dia terlalu cair. Okey. Kita dah panaskan. Dan tambahkan dengan jus lemon. Okey. Masukkan 1 sudu besar jus lemon dan juga daun parsley. Yang ini daun parsley yang segar. Okey, masukkan daun parsley. Okey, kita tunggu sampai dia didih. Kalau rasa sos ni nanti untuk seekor, untuk sekeping ikan tu tak cukup, tambah air. Okey, tapi yang ni cukuplah untuk kita punya 1 keping ikan tadi. Okey, bila dia dah didih, kita akan masukkan dalam ni. Pasal tadi kita dah pilih ikan kita tu ada garam. So kalau kita nak masukkan garam, pastikan tidak terlalu banyak. Nak masukkan sedikit perasa pun boleh. Okey, saya kurangkan sikit, saya tambah. Ini adalah ini to mix. Nak pakai cukup rasa ke boleh juga. Okey, tapi kalau kita dah guna cukup rasa ataupun to mix ni, garam memang lagi kurang. Sebab dia dah masin. Okey. Kemudian didihkan balik dan kita bila dia didih macam ni, kita akan matikan api. Okey, offkan saja. Kemudian dah sudiap ke belum? Belum. Ambil 1 sudu butter, 1 sudu besar butter dan masukkan dalam kita punya sos.
Okey, dalam keadaan dah mati kita dah off kan kita punya pan dan kita kacau sehingga dia cair. Okey, maka bila semua butter kita tadi atau margarin ataupun apa kita punya mentega dah cair, maka sos kita sudah pun siap. Ini sahaja cara penyediaan lemon butter sauce, simple dan mudah. Okey, yang ni pula saya nak tunjukkan cara kita nak sediakan black pepper sauce. Okey, untuk black pepper sauce, kalau kita nak mula dengan sos yang dibuat sendiri daripada mula tu dengan menggunakan sos tiram, kicap, cair dan sebagainya serta kicap manis boleh. Cuma metod yang saya akan kongsi di sini adalah yang paling mudah, iaitu kita gunakan serbuk brown stock. Yang ini jenama Knorr sebab rasa dia memang padu. Ya, dengan hanya menggunakan serbuk brown stock ni kita dah boleh sediakan sama ada sos black pepper ataupun mushroom sauce. Kedua-duanya boleh. Okey, sukatan dia pun okey. Untuk 1 kilo serbuk ni boleh dapat 10 kilo sos. So 1 nisbah 10. Yang ni 50 gram, saya akan bancur dengan 500 gram air. Maknanya kali 10. Masukkan saja dalam air. Air ni dah sukat Okey, dan kacau. Okey, air ni air dia sejuk jadi dia berketul sikit lah. Tapi tak apa, nanti bila kita masak dia akan dissolve lah ataupun larut. Okey, kacau-kacau sikit. Sebab tak boleh dapat bau daripada dalam video ni, cuma nak kongsi lah bau dia sedap. Bau lembu. Kuat bau dia. Okey, so dah kacau macam ni. Okey, kita akan mula panaskan pan kita. Macam biasa saya akan gunakan pan atas induction. Dan sama juga step adalah bermula dengan menumis bawang putih, bawang Holland yang dicincang dadu, kemudian kita masukkan kita punya lada hitam yang kasar dan akhir sekali masukkan kita punya sos ni tadi ataupun campuran air dengan serbuk brown stock. Okey, so panaskan dulu kita punya pan, pilih fry, setkan suhu kepada 180 lah. Sebab kita nak tumis dia punya butter. Butter ni kalau api terlalu panas dia akan terus hangus. So kalau kita menumis dengan menggunakan butter, kita tak boleh terlalu panas. Masukkan sekadar cukup untuk kita tumis kita punya bawang. Okey. Saya guna buttercup yang dalam tong ni, tapi kalau nak guna apa-apa jenama mentega kat luar sana pun boleh. Yang ketul tu lebih sedap. Okey. Okey. Apabila kita punya butter dah cair dan kita masukkan bawang putih dahulu, lebih kurang 1 ulas yang dicincang. Masukkan. Okey, dan juga yang ini lebih kurang 4 sudu besar bawang Holland yang dicincang. Saya potong dadu lah. Okey, nampak tak dah berasa asap? So kita layukan bagi bawang tadi naik bau. Okey. Dah bila saya punya bawang putih dah tukar jadi brown, saya nak masukkan saya punya lada hitam dahulu. So that dia macam ada rasa. Kita apakan dia punya ni. Okey, dalam resepi kita letak setengah atau 1, tapi kalau kita suka bau lada hitam tu kuat, masukkan aja lebih pun tak apa, dan kita tuang bancuhan yang ni tadi.
Masak sehingga dia didih dan sedikit pekat. Okey, nak tambah apa-apa tak? Perlu tak kita tambah tepung jagung? Boleh, ya, kita boleh tambah air bancuhan tepung jagung kalau kita nak sos kita pekat sedikit, Okey, so katalah, tapi nak tambah tepung jagung tu kena tunggu dia didih dulu. Maknanya sebab tepung jagung tu dia akan terus memekatkan, tapi kalau tak didih nanti dia pekat tapi kita punya sos tak didih lagi. So kita didihkan dahulu sekejap. So saya boleh tambah kepada 100 supaya dia didih dengan cepat. Baik, nak masukkan apa dalam ni? Boleh je kalau nak tambah serbuk perasa. Yang ni to mix. Okey, boleh masukkan sedikit dan juga sedikit garam. Jangan masukkan gula pula, dia tak ada gula ya dalam ni. Nanti rasakanlah dia punya kemasinan dia. Jadi serbuk ni pun dia masin sebenarnya. Serbuk brown stock ni dia dah masin. Tapi ada orang dia suka sangat masin, dia tambah. Kalau tak nak tambah, ikut kita punya rasa macam mana. Okey, tunggu dia sehingga dia didih. Kemudian di sini katalah saya nak tambahkan bancuhan tepung jagung. Ini adalah lebih kurang setengah sudu besar tepung jagung dan saya bancuh dengan 1 sudu besar air. Nampak tak? Kalau dekat atas induction ni dia cepat je, dah didih pun, dah didih. Dan nampak tak, dia pun tak terlalu ni, dia mula memekat lah. Okey, bila dia didih. Okey, masa nak masukkan tepung jagung ni boleh aja kalau kita perlahan atau terus tutup api. Sebab bila kita masuk bancuhan tepung jagung ni, tak boleh masuk sekali. Sebab nanti dia akan bergumpal atau berketul. So kita masukkan sedikit-sedikit. Okey, nampak tak? Dah mendidih, dah boil. Okey, so kita akan matikan. Saya nak matikan dahulu baru saya tambah tepung jagung. Okey, didih. Kemudian masukkan bancuhan tepung jagung. Ingat, masukkan sedikit demi sedikit dan terus mengacau. Dia tak boleh kita masuk lepas tu berhenti, macam tak boleh. Kita kacau terus supaya dia tak bergumpal atau berketul. Bila dah tak ada gumpalan ni, tepung jagung tu, on sekejap, balik kita punya fry, tapi pastikan suhu tak terlalu tinggi. Okey, didihkan semula sekejap. Dia memang dah didih pun kan tadi. So maka siaplah kita punya black pepper sauce. Mudah sahaja sebab kita gunakan stock brown, serbuk brown stock tu tadi. Okey, dah siap. Okey, inilah sahaja penyediaan untuk sos black pepper. Okey, ini adalah pembuatan sos mushroom, sos cendawan yang kita akan makan bersama dengan kita punya chicken chop. Okey, so ini adalah yang terakhir. Masih menggunakan bahan yang sama, iaitu saya menggunakan serbuk brown stock dengan nisbah sukatan yang sama. Setiap 50 gram serbuk brown stock ni kita akan guna 500 gram air. So bancuh dahulu serbuk ni kat dalam. Okey, bancuh dulu, kacau. Metod hampir sama. Okey, so kita kacau dulu. Tak apa kalau dia ada ketul-ketul sikit, sebab bila kita masak nanti yang ni semua akan larut. Baik, saya akan panaskan saya punya induction. Masih sama, cara pun masih sama. Kita akan tumis dulu kita punya bawang. Okey, kemudian saya akan cairkan mentega. Okey, dia akan panas dengan cepat dan kita masukkan lebih kurang
1 ulas bawang putih yang dicincang. Okey, dan 4 sudu besar bawang Holland yang dipotong dadu. Okey, tumis sahaja kedua-dua bahan ni sampai naik bau. Saya boleh nampak yang saya punya bawang putih sudah pun bertukar warna. Okey, dah ada brown sikit bawang putih, maka saya akan masukkan bancuhan ini. Okey, so yang ini tak perlu tunggu didih, dah boleh masukkan cendawan kita. Macam saya bagi tahu tadi, terpulang pada kita nak letak banyak mana kita punya cendawan. Nak letak semua ke, nak letak separuh pun tak masalah. Saya akan letak semua sekali dalam saya punya sos. Okey. Okey, dan masaklah sehingga sos menjadi sedikit pekat. Dan boleh juga kalau kita nak tambah bancuhan air tepung jagung. So nisbah biasanya setengah sudu besar tepung jagung dengan 1 sudu besar air. Nanti dia dah didih, baru saya tambahkan sedikit garam dan sedikit perasa. Okay, kita boleh masukkan kita punya perasa ni. Saya guna lebih kurang setengah sudu je, sebab serbuk brown stock ni dia dah ada rasa yang masin juga. So garam pun jangan banyak sangat. Tunggu sampai dia betul-betul didih, baru kita matikan api dan siaplah sos kita. So kita biarkan dia didih sekejap. Okey, dah masak kita punya mushroom sauce. So inilah dia cara pembuatan dia yang sebenarnya agak mudah. Okey, nanti boleh try. Selamat mencuba.